Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini. Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih diucapkan. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Berita terkini hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Ada berita terbaru yang panas, yang mengejutkan. Ini mudarat besar, bakal menanti UMNO. Adakah UMNO akan berkecai? Adakah UMNO akan musnah? Adakah UMNO akan runtuh? Ini memang mengejutkan. Saya ucapkan bilion terima kasih kepada anda semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih yang sudah komen. Terima kasih bagi yang sudah tekan butang notifikasi. Terima kasih anda semua. Bagi yang belum, saya ucapkan mohon untuk tekanlah butang subscribe kerana ianya percuma. Dan tekan butang join member untuk jadi member dalam channel ini kerana kita akan mulakan pemberian giveaway, goodies dan sebagainya, souvenir, topi, baju, jam tangan dan sebagainya kepada semua member-member. Okey. Saya baru buka Telegram sebenarnya, The Twin TV. Kamu boleh masuk dalam The Twin TV punya Telegram, Twin TV, Telegram Twin TV, dan di sana kita boleh sembang-sembang dan sebagainya. Mudarat besar menanti UMNO jika sekat pertandingan dua jawatan utama. Mudarat besar menanti UMNO jika sekat pertandingan dua jawatan utama. UMNO berisiko berdepan dengan mudarat yang lebih besar jika menyekat demokrasi dalam parti itu dengan menghalang dua jawatan tertinggi parti daripada dipertandingkan dalam pemilihan akan datang. Ketua UMNO bahagian Alor iaitu Datuk Yusof Ismail menegaskan alasan memelihara kestabilan yang digunakan oleh pihak tertentu bagi menyekat pertandingan jawatan presiden dan timbalan presiden tidak berasas dan memualkan. Katanya, alasan sama turut digunakan ketika menangguhkan pemilihan parti menjelang pilihan raya umum PR15. Namun ia jelas tidak memberikan sebarang kesan pada kekuatan UMNO apabila parti itu mencatat kekalahan terburuk dalam sejarah UMNO. Beliau berkata, mendakwa mudarat lebih besar akan menanti parti itu jika dua jawatan berkenaan tidak dipertandingkan, yang mana UMNO akan ditolak ahli parti dan rakyat secara keseluruhan. Alasan yang sama pada PR15 yang lalu, kononnya untuk pastikan parti kuat dan menang, katanya. Menang apanya? Kalau kalah teruk lagi ada, katanya lagi. Paling teruk dalam sejarah. Hanya 26 kerusi saja berbanding 54 kerusi pada PR14 yang lalu, katanya. Paling tidak sebelum PR15, UMNO dikuasai oleh kerajaan. UMNO Perdana Menteri pergi desak PR15 diadakan atas alasan kestabilan. Sudahnya lagi porak-poranda, katanya. Sekarang nak sekat demokrasi dengan alasan kestabilan lagi, katanya lagi. Hanya yang gila kuasa dan kemaruk jawatan serta kepentingan saja tak tahu malu guna alasan konon suci macam ini, katanya dalam satu kenyataan di Facebook pada hari ini. Menjelang pemilihan UMNO yang perlu dilaksanakan sebelum pertengahan tahun ini, beberapa pimpinan parti tampil mendesak supaya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan untuk menjaga kestabilan. Ada juga pimpinan berpendapat pertandingan dua jawatan itu berisiko menjejaskan kestabilan kerajaan, khususnya jika Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi gagal mempertahankan jawatan Presiden UMNO. Pada masa yang sama, beberapa pemimpin lain mendesak pula proses demokrasi dan pemilihan dalam parti yang memerlukan pembaharuan selepas kekalahan teruk dalam PR15. Sementara itu, Ketua Bahagian UMNO Bandar Tun Razak Datuk Rizalman Mokhtar menegaskan sekatan atau halangan untuk bertanding khususnya bagi jawatan tertinggi parti akan menafikan suara dan kemahuan perwakilan akar umbi dalam memilih pemimpin yang dirasakan mampu memulihkan imej UMNO di mata rakyat.
Selain itu, katanya lagi, perebutan jawatan Presiden UMNO memberi peluang kepada Ahmad Zahid Hamidi untuk membuktikan sokongan dan keabsahan yang dimilikinya, sekaligus mampu memimpin parti dengan lebih baik. Katanya, kalau mungkin ada yang ingin bertanding, ini peluang baik kepada Presiden untuk membuktikan beliau mempunyai keabsahan dan sokongan majoriti daripada ahli akar umbi untuk terus menerajui parti. Ini seterusnya, katanya lagi, membolehkan beliau melakukan program untuk transformasi parti dengan mandat yang lebih jelas dan berwibawa daripada akar umbi parti sendiri. Beliau akan menjadi presiden yang telah teruji dan lulus semua ujian dengan cemerlang, katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kesian sungguh ahli Parlimen Perikatan Nasional ini. Nak kata cerdik, tak juga. Nak kata tak cerdik, tak juga. Sebab ahli Parlimen tu. Takkanlah ahli Parlimen tak cerdik. Kecuali lah kalau kamu ada kenal ada orang ahli Parlimen yang tak cerdik. Mungkin kamu boleh komen siapa dia. Tapi takkanlah ahli Parlimen tak cerdik. Tapi yang berlaku ini betul lah. Ahli Parlimen PN ada yang buat cerdik, tapi nampak kantoi tak cerdik langsung. Kesian sungguh. Aduh, sebelum kita teruskan, tenang-tenang dulu. Saya ingin ucapkan terima kasih. Bilion terima kasih sarangi. I love you all. Kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Kepada semua yang sudah subscribe, tekan butang notifikasi, tekan butang join, terima kasih diucapkan. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like, share, dan saya juga mohon untuk join member kerana bermula tahun ini kita akan mulakan pemberian goodies, souvenir, giveaway dan banyak lagi kita berikan kepada member-member yang terpilih. Kesian ahli Parlimen Perikatan Nasional. Cerdiklah sikit kalau nak bangkang tu. Kata ada satu artikel yang lucu, betul lah, lucu. Daripada Syaidan Sabudin.com. Seolah-olah satu isu yang amat besar, seorang pemimpin Perikatan Nasional yang baru pertama kali jadi ahli Parlimen. Kesian. Yang baru pertama kali jadi ahli Parlimen, iaitu Clear Muhammad Nur, mempersoalkan lantikan bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim, iaitu Faras Wafa Salvador sebagai pengerusi 7-Eleven Malaysia Holding Berhad. Katanya pelantikan Faras sebaik saja Anwar memimpin negara sejak lebih sebulan lalu adalah perkara yang bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik dan janji-janji yang pernah dilaungkan oleh Pakatan Harapan sebelum ini. Katanya, kata MP Perikatan Nasional yang amat bijak ini, dia kata mana pergi janji-janji yang dilaungkan oleh PH untuk tata kelola yang baik dan integriti dalam mentadbir negara. Pelantikan Faras adalah bukti bahawa agenda reformasi yang dilaung-laungkan oleh PH dan Anwar sekian lama adalah bohong dan merupakan taktik politik untuk memperdaya pengundi. Nanti tunggu. Kejap lagi dia akan dijawab dengan dia punya kebijaksanaan melebih-lebih ni, jenis terlebih jenis. Katanya kami menyeru Anwar Ibrahim untuk tidak terus membisu dalam isu jawatan baru Faras ini dan menjelaskan kepada rakyat bagaimana ia adalah konsisten kepada konsep reformasi dan tata kelola yang baik, kata ahli Ketereh itu lagi. Wah, baru pertama kali jadi MP teruslah jadi macam paling tahu. Tak apa. Ini jawapannya. Hoi hoi ahoi. Kesian. Kalau ia pun nak bangkang, jadilah pembangkang yang cerdik. Jadilah cerdik sikit. Itu balasan daripada Sahabuddin Husin. Dia kata lagi, ini tidak. Semua benda nak dibangkang dan mau dikaitkan dengan Anwar. Tapi faktanya ke laut. Apa masalahnya Faras dilantik sebagai pengurusi 7-Eleven? Apa masalah dia? Aku pun tak tahu, tak faham lah. Apa masalah dilantik pengurusi 7-Eleven? Sedangkan ia adalah sebuah syarikat swasta yang tidak ada kena-mengena dengan kerajaan. Aduh. Nak gelak pun susah, nak nangis pun susah. Aduh, ahli Parlimen Ketereh, kamu tahu tak?
7-Eleven itu bukan government GLC, bukan government link company. Aduh, teh pening kepala aku. Sakit otak, sakit telinga, sakit semua lah. Macam mana ahli parlimen ni tak tahu nih. Sembarang saja dia pergi bangkang. Rupa-rupanya yang dia bangkang lucu lah. Oke, jangan ketawa. Sabar. Apa masalah? Sebab 7-Eleven ini syarikat swasta, tak ada kena-mengena dengan kerajaan. Ada syarikat tersebut bukan juga sebuah GLC atau syarikat yang ada kaitan dengan kerajaan. Yang melantik Faras nih adalah syarikat terbabit, bukan Anwar Ibrahim. Lucu lah kamu nih. Lebih daripada itu, Faras juga tidak ada apa-apa jabatan dalam PKR dan tidak lagi bekerja dengan Anwar. Aduh, apa kena mengena Faras dengan Anwar pula? Dia sudah tidak ada jawatan dalam PKR dan tidak lagi bekerja dengan Anwar. Jadi tolong jelaskan mana salahnya. Mana salah Anwar dalam hal ini? Dan di mana tidak boleh syarikat tersebut mau melantik Faras? Ingat, ini bukan dilantik oleh Anwar. Ini dilantik oleh syarikat. Apa kena mengena dengan Anwar pula? Ada ke-clear nih, ingat 7-Eleven itu sebuah GLC. Aduh, pening aku. Dia ingat 7-Eleven GLC. Kepada Clear yang baru jadi ahli parlimen, berada pula dalam parti pembangkang, belajarlah jadi pembangkang yang berwibawa dengan membuat kerja rumah terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Nanti nampak bodoh. Aduh, janganlah sebut semua benda hendak dibangkang. Itu bukan pembangkangnya, tapi pembangang. Aduh, itu bukan pembangkang namanya, tapi itu pembangang. Aduh, banyak perkara yang mencabar hari ini dalam hidup saya. Tapi perkara ini betul menghibur saya. Terima kasih kepada sabudin.com.net. Ini memang betul-betul lucu. Jadi saya harap pembangkang jangan jadi pembangang. Itu kata sabudin.com. Saya pun setuju. Sebelum membangkang, buat dulu kerja rumah, baca dulu, siasat dulu. Siasat dulu, bukan terus-terus cakap. 7-Eleven tak ada kena mengena dengan GLC. Jadi saya berharap sebagai admin Twin TV, saya harap pembangkang akan jadi semak dan imbang yang terbaik, dapat membangkang dengan bagus sekali, dan mereka akan dapat menjalankan tugas untuk menjadi watchdog bagi negara Malaysia. Saya suka kepada pembangkang yang kuat. Saya masih ingat waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pembangkang, mereka menjadi pembangkang yang sangat kuat, sangat berilmu, berpengetahuan, punya ide, dan mereka bangkang berdasarkan dasar, bukan bangkang berdasarkan bengong. Jadi kita harap Perikatan Nasional pun akan menjadi pembangkang sekuat Pakatan Harapan. Kita berharap semoga pembangkang pun akan menjadi seperti Pakatan Harapan, yang dapat membangkang dasar kerajaan yang salah, yang dapat membangkang tindakan-tindakan kerajaan yang tak betul. Itu baru pembangkang namanya. Dan harap-harap bukan jadi pembangang, seperti kata Sabuddin Hussein. Selamat tahun baru. Kita jumpa lagi. Tekan butang subscribe. Bye.